komen. Okay, so Rizky, okay, boleh Rizky ketuai bacaan doa? Boleh cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Thank you Rizky. Welcome. Okay. Okay, kita akan mula. So, pastikan awak sudah ada, cikgu belum on kamera Duhal. Pastikan awak sudah ada kertas kosong dan juga alat tulis awak untuk mengira macam biasa, untuk mengira. Jadi hari ini kelas, awak akan belajar mendarab dan juga membahagi wang. Operasi darab dan juga bahagi ini, awak dah pun belajar sebelum ini. Bezanya sekarang, kita cuma nak darab dan juga bahagi wang. Operasi itu masih sama. Cara mengiranya pun masih sama. Bezanya kita akan gunakan operasi tersebut untuk wang. Okey, wang. Ya, saya dah bezanya. Cara membahagi dan mendarab dah sama aja. Saya dah bezanya. Okey, jadi apa yang awak akan belajar hari ini? Awak akan belajar bagaimana menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000. Ingat lagi tak? Nombor 10, 100 dan 1000 ni nombor apa? Apa nama nombor ini? Siapa ingat? Nombor apa? Berapa? Jauhnya juga. Wah, lucky number. Okey, siapa yang tengok video yang cikgu sediakan, yang mesti ingat tu lucky number, nombor bertuah. Okey, itu satu yang awak akan belajar. Yang kedua, awak akan belajar menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan 10,000 dengan nombor 1 digit, 100 dan 1000. Okey, awak akan belajar darab dan juga awak akan belajar bahagi. Kenapa cikgu satukan? Sebabnya alasan utama yang cikgu ada adalah awak dah pun ada asas membahagi dan juga mendarab. Dan cikgu dah pesan untuk awak buat latihan ulang kaji sewaktu cuti. Kemudian cikgu ada bagi juga dengan awak latihan-latihan tambahan yang awak boleh buat untuk meningkatkan kemahiran darab dan juga bahagi awak. Okey. Sebelum kita mula darab dan juga bahagi wang, okey, kita nak tengok bagaimana menulis wang. Macam mana awak baca ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu, macam mana awak baca ni nombor ni? Macam mana awak baca nombor ni? 2450. Saya ingat. Sebut je, saya dah hal. Betul dah ya? Dah betul dah ya? Lagi? 70 sen. 95% betul Syamimi. Ada satu perkataan saja yang awak lupa. Siapa boleh betulkan lagi? Bagus dah ya Syamimi. 95% dah betul. Siapa boleh betulkan sikit lagi? Siapa boleh bagi? Siapa tu? Hadif nak? Hadif kan? Ringgit. Okey, Danish. Kena ringgit ya Danish. Kenapa dengan ringgit tu Danish? Kenapa dengan ringgit tu? Kenapa dengan ringgit? Betul Danish cakap tu ada kaitan dengan ringgit. Okey. Sebenarnya tadi Syamimi lupa sebut perkataan ringgit. Betul dah Syamimi baca tadi. Okey. Apabila awak membaca wang, awak tak sebut pun RM ini tidak disebut. Okey, RM ini adalah untuk penulisan sahaja. Awak tulis RM ini untuk menandakan dia ini adalah wang. Tetapi awak tak sebut. Awak sebut ini sebagai RM2,450.70. Titik perpuluhan dalam wang ini adalah pemisah di antara ringgit dan juga sen. Okey. Dan sen dekat belakang ni cuma boleh ada 2 digit sahaja, 2 digit. Nasi boleh ada 3.
Tak pernah kita jumpa wang macam ni. RM1.341. Tak pernah, tak ada 3. Okey, dia cuma ada okey, masalah cikgu sekarang adalah laptop cikgu tiba-tiba padam. Kejap laptop cikgu tiba-tiba padam. So cikgu nak on balik laptop cikgu. Tunggu sekejap Sekejap, cikgu cuba present daripada situ lok. Sementara tunggu laptop cikgu itu. Sekejap Okey. Share screen. Start sharing. Okey. Sorry. Okey, nampak Boleh nampak kan? Boleh. Okey, so Boleh. sorry kita tunggu laptop cikgu naik dulu. So for the time being cikgu guna phone cikgu dulu. Okey, itu cara menulis wang tadi So RM2,450 dan 70 sen. RM tu tidak disebut. RM di situ awak tak akan sebut pun. Okey, ini cuba untuk penulisan sahaja, awak tak akan sebut. Dan titik perpuluhan ini adalah untuk membezakan di antara ringgit dan juga sen. Okey, kalau cikgu ada macam ni, dah siapa dah cikgu nulis titik yang kacak. Okey, awak anggap yang titik perpuluhan yang tidak apa cikgu tulis. Okey, macam mana awak baca nombor ni? Macam mana awak baca nombor tu? Yang cikgu tulis dekat situ tu. RM2 RM 34.50 sen. RM 34.50 sen. Kurang tepat. Cikgu kata tadi RM itu, okey, huruf R dengan M itu tadi digunakan untuk apa? Untuk penulisan sahaja. Apabila awak menyebut, okey, awak tidak akan menyebut RM itu. Itu untuk penulisan sahaja. Jadi sepatutnya macam ni awak baca. Siapa yang boleh betulkan lagi? RM34.50. Itu betul. RM34.50. Okey. Okey. Itu adalah cara untuk menulis dan juga membaca wang. Perlu beri perhatian kepada titik perpuluhan. Okey. Dan juga cara membacanya. Okey, kejap cikgu tengah setting laptop cikgu dulu. Okey, kemudian kita tengok darab wang. Mendarab wang. Bila kita hendak mendarab wang ini? Okey, kita akan mendarab wang apabila diberi harga untuk satu barangan dan diminta mencari jumlah harga bagi beberapa barangan yang sama. Okey, beberapa barangan yang sama. Maksudnya jenis yang sama, harganya juga harga yang sama. Okey, yang bagi awak satu harga, awak kena cari harga untuk beberapa jumlah barangan. Contohnya, kejap. Cikgu boleh masuk dah. Okey.
Okey, kejap sorry. Itu namanya masalah teknikal. Okey, boleh nampak kan? Boleh. Boleh, Okey. Boleh, cikgu. Sorry ya. Boleh. Kejap cikgu start presentation. Okay, so next. Bila kita nak guna darab buang ni tadi. Okay, apabila kita diberi harga satu barangan dan diminta untuk mencari harga beberapa barangan yang lain. Yang sama. Sekejap, cikgu nak tulis contoh. Okay, contohnya. Ai? Cikgu, apa sih ada gambar pun, cikgu? Yalah, Tek. Terkeluarin dah, Tek. Kejap. Tak, tiba-tibanya nak yang. Sekejap Tadi okey je dengan kelas Ibnu Sina. Kali toknya ada problem sikit. Cikgu pakai laptop kah? Cikgu pakai dua. Cikgu pakai laptop dan juga cikgu pakai... Apa cikgu pakai phone. Dua-dua cikgu pakai. Sekejap banyak tengah opening. Okey, sementara itu, kita buat ulang kaji sikit. Untuk darab, ada berapa cara mendarab yang kita dah belajar sebelum tu? Saya boleh bagi tahu cikgu. Berapa cara mendarab yang kita dah belajar sebelum ini? Ada berapa? 10? 1000? 20,000? 30,000? Ada berapa? Teknik-teknik ni. Oh, 2. Apa ya, Rizky? 1000. Apa teknik? 2 teknik tu. Apa dia 2 teknik tu? Lazim. Okey, bentuk lazim betul. Satu lagi? Satu lagi? Saya tahu cikgu. Ambil tahu Okey. bentuk lazim tak? Okay, very good. Ya dah cukup bagus dah. Bagus. Okay, at least saya ingat satu. Okay. Yang lain, saya boleh ingat. Saya boleh ingat. Kali. Satu lagi. Kali. Kali itu maksudnya darab. Betul. Kurang tepat. Tambah. Tambah ya, tambah. Tulang cikgu, tulang. Ulang soalan. Simbol. Bukan Ikan simbol. tulang apa? Titik perpuluhan. Cikgu tanya soalan cikgu Soalan cikgu apakah dua teknik mendarab yang kita dah belajar sebelum ini? Okey, tadi Rizky jawab ada 2 teknik. Satu adalah bentuk lazim, satu lagi apa? Bahagi. Ya, bahagi. Cikgu nanya darab. Tulang ikan. Tulang ikan. Okey, tulang ikan. Selain daripada tulang ikan? Selain daripada tulang ikan? Toknya. Apa ya? Bentuk lazim satu. Satu lagi apa ya? Kaedah. Kegisi. Kekisi ataupun? Kekisi ataupun? Latis. Letis. Letis method. Okey. Bentuk lazim ni macam yang tambah, tolak, darab, bahagi yang awak ada belajar tu. Yang lattice method ni pula macam mana bentuk dia? Awak boleh ingat tak? Siapa yang boleh ingat? Macam mana bentuk lattice method ni? Bentuk lazim tu bentuk dia macam ni. Contohnya 150. Kotak-kotak. Yes, very good. Pandai pun awak. Okay.
150 darab 3 contohnya. Ini adalah bentuk lazim. Okey. Sekejap. Cikgu tu ada masalah. Nak ingat tu? Okey. Kaedah lattice pula ke kisi pula. Okey. Yang macam tu. Okey. Ada padam lagi tu kelab. Yang macam tu. 150 darab 3. Darab 3. Ada kotak macam tu. Ingat sih, pasal garisan condong. Ingat. Baru ingat. Bila awak tengok baru awak ingat kan? Okey. Caranya sama sahaja. Cuma bezanya penulisan jawapannya yang berlainan. Okey. Awak akan mendarab mula daripada rumah? Rumah apa? Rumah saya. Ingat rumah saya dek. Rumah sa. Okey. Sifar darab 3? Sifar. 5 darab 3? 15. Very good Khalif. 15. So 5 dekat bawah, 1 dekat atas. Tambah. Ingat, mesti darab dahulu, baru awak tambah. So 1 darab 3? 3. Tambah 1? 4. 4. Jawapannya 450. Sepatutnya bila awak guna kaedah lattice, awak akan dapat jawapan yang sama juga. Okey. Sama je jawapannya, sama je caranya. Awak akan darab daripada rumah sa. So, sifar darab 3 berapa? Sifar. Jadi tulis macam ni nulis tu. Macam ni nulisnya. Sifar, Sitok. Sifar. Yes, very good. Okey. 5 darab 3 berapa? Sifar. 15. Macam mana nak tulis? Apa dekat atas ni? Kosong. 1. 15 kan? 5 darab 3, 15. 1. Bawah ni? 5. 1 darab 3? 3. 3. Macam mana nak tulis? Apa dekat atas ni? 3. Kosong. 3 tadi kan? 3 kan? 3 kan? Jadi apa dekat atas ni? Kosong. Sifar. 3. Kemudian buat apa? Warnakan. Tambah. Kita akan tambahkan mengikut petak condong. Kita tambah yang ini dulu, petak condong yang ini. Kemudian petak condong cikgu tukar warna. Tok petak condong yang sama. Ini akan awak tambahkan nanti. Kemudian petak condong yang lain cikgu warnakan dulu supaya awak boleh nampak. Ini petak condong yang seterusnya. Satu lagi petak condong yang ini. Okey, awak akan tambah mengikut petak condong. Jadi ini sifar lah. Ini 5 tambah sifar 5. 3 tambah 1 4 sifar. Jadi jawapannya berapa? 400. Sifar 45 sifar ataupun 450. Sama kan? Sama sih. Sama Jawapannya. Ini ulang kaji. Kita dah belajar ini dahulu. Ini ulang kaji untuk awak. Dua kaedah darab iaitu bentuk lazim dan juga bentuk kaedah lattice. Okey, ingat tak siapa yang buat kaedah lattice mesti lukis petak tu betul-betul lah supaya awak tak keliru. Dan pastikan awak jarakkan sedikit. Okey, jarakkan sewaktu menulis nombor tu, jarakkan supaya awak ada kawasan petak yang cukup besar untuk awak buat garisan condong tu nanti. Okey? Okey. So, kaedah darab. Okey, sekarang kita tengok. Saya ada sebuah hamper berharga RM211. Okey, apa yang soalan tu minta sekarang adalah dia nak suruh awak kira jumlah harga 2 buah hamper. Maksudnya 2 buah hamper tu harga dia dua-dua sama. Hamper A RM211. Hamper B pun sama RM211. Maksudnya sekarang awak ada 2 item barangan dengan harga yang sama. Jadi apa ayat matematik yang paling sesuai kita nak guna dekat sini? Apa ayat matematiknya? Nya bagi awak satu harga, kemudian dia suruh awak cari harga untuk 2. Apa ayat matematiknya? Saya boleh bagi tahu cikgu ayat matematiknya. Khalif? 2 1 1 200. 200.
Aira, apa teh? 200? 211. 211 tambah 2. Tambah? Darab 2. Okey. 211 ringgit. Okey, ingat ini adalah wang. Jadi 211 ringgit darab dengan 2. Tadi ada yang kata tambah kan? Mestinya so cikgu pola macam tu. 211 ringgit tambah 211 ni RM cikgu hilang. 211 ringgit. RM. Kan? Okey. Banyak pula satu cikgu dekat situ. Okey. Cuba awak tengok ni, tambah ini. Bila awak tengok tambah ini, apa yang awak boleh bagi tahu saya? 211 tambah 211. Awak ingat tak kita buat? Okey, awak ingat tak kita buat ni dulu? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Apa benda ni? Tambah apa ni? Tambah Ulang. tambah berulang. Apabila tambah berulang, itu operasi yang sama dengan apa? Darab. Yes. Apabila awak tambah berulang, awak buat tambah berulang, itu adalah operasi yang sama dengan darab. Jadi, apabila awak ada nombor yang sama awak tambah, itu adalah darab sebenarnya. Jadi sebenarnya soalannya adalah ayat matematiknya adalah 211 ringgit darab dengan 2. Okey. Kalau waktu cikgu bercakap, boleh si awak off mikrofon awak. Kita dah bincangkan yang ini sebelum ini supaya awak tak mengganggu kawan-kawan awak yang lain. Bila cikgu tanya soalan, awak nak jawab baru awak on mikrofon. Boleh? Okey, so kita buat. Okey, kita buat bentuk lazim. Cikgu nak buat bentuk lazim dekat situ. Jadi, 211 darab 2. Darab dari rumah siapa? Rumah cikgu ke rumah awak? Rumah Sa. Okey, 1 darab 2 berapa? Senang tu. 2. 1 darab 2 berapa? 2. 2 darab 2 berapa? 4. Apa lagi yang cikgu lupa tulis? RM. Jadi jawapannya RM422. Kalau awak guna kaedah lattice, jawapannya sepatutnya jadi apa? Jawapannya jadi apa? Sepatutnya jawapannya sama kan? Salah dah cikgu nak ingat tu. Sepatutnya jawapannya sama. Okey, kita tengok Okey, 1 darab 2? Aku baru ini. 2. 2. Kejap. Cikgu lupa. Apa yang cikgu lupa tu? Ingatkan balik. Apa yang cikgu lupa? Garis. Cikgu lupa apa? Garis apa Syamini? Betul ya? Condong. Yes, garis condong. Barulah betul. Okey, so 1 darab 2 berapa? 2. Macam mana nulisnya? Sifar di atas, 2 di bawah. Yes, very good. 1 darab 2 berapa? 2. Okey, so sifar 2. 2 darab 2? 4. Macam mana nulisnya? Sifar di atas, 4 di bawah. Bagus. Okay, sekarang kita akan tambahkan petak condong. So ini 1 je kan? Saya dah yang lain kan dengannya kan? So ini adalah 2. Yang ini 2 tambah sifar jadi berapa? 2. 4 tambah sifar? 4. 4. Yang ini? Ini? Sifar. Jadi jawapannya sebenarnya apa? 422 ringgit. Jangan lupa tulis RM. Jadi lengkapkan ayat matematik awak tadi. RM422. Tengok kalau awak guna bentuk lazim dan juga bentuk lattice, awak akan dapat jawapan yang sama. Asalkan jalan pengiraan awak betul dan juga sifar yang awak gunakan itu betul. Okay. Ready? Kita tengok contoh yang seterusnya. Gambar apa tu? Jam. Berapakah harga 1 jam? Jam tangan. 82. 82 ringgit 30 sen. 82 ringgit 30 sen. Soalan minta apa? Dia suruh awak cari apa? 3 buah. 3 buah apa? Kereta? Buah jam. Yes, 3 buah jam. Harga 3 buah jam. Jadi, apakah ayat matematik yang kita nak tulis?
Untuk lazim. Apa ayat matematiknya? Ayat matematiknya apa? Apa operasi ni kita nak guna ni? Tambah, tolak, darab, bahagi? RM82.30 3. Darat 3. RM82.30 darab 3. Inilah ayat matematik. Sama dengan, jangan lupa. Sama dengan berapa? Okey, nanti kena isi dekat sini. Tapi awak kena kira dahulu. Okey, baru awak isi. Okey, kita selesaikan. Mau guna kaedah apa tu? Bentuk lazim ke? Darab. Operasi darab. Mau guna kaedah darab yang mana satu? Bentuk lazim ataupun kaedah Letis. Letis, okey. Kita cuba letis. Letis. Tok cikgu masih tulis jawapan untuk awak. Kelak awak buat sendiri. Cikgu jarakkan sikit supaya ada cukup ruang. Lepas tu ada latihan untuk awak RM82.30. So awak akan darab dengan 3. Okey, ke kotaknya. Buat dahulu kotaknya. Okey, kotaknya ni. Garisan condong, jangan lupa. Okey, darab dari mana? Dari Sa. Okey, Sifa darab 3 berapa? Cara menulis? Sifar di atas. Sifar. Yes. Okey, ini sudah. 3 darab 3 berapa? Sifar di atas 3 bawah. 9. Jadi cara menulisnya? Sifar di atas, 9 di bawah. Yes, very good. Okey, 2 darab 3 berapa? 5. 2 darab bukan tambah. 6. Okey. Cara menulisnya? Sifar di atas, 6 di bawah. 8 darab 3. 24. Cara menulisnya? 8 di atas, 4 di 4 di bawah. 2 di atas, 4 di bawah. Wah, sekarang kita akan tambahkan ikut petak condong. Tambahkannya ikut petak condong. Jadi Sifa, 9 tambah Sifa? 9. 9. 6 tambah Sifa? 6. 6. 4 tambah Sifa? 6. Oi, 4 tambah Sifa? 4. 2 2. lah kan? Okey, sekarang kelas tengok. Awak ada rasa apa-apa yang kurang tepat tak dalam jawapan ni? RM, cikgu dah tulis. Titik Titik. Pandai. Bagus. Bagus. Senang mengangkat titik perpuluhannya. Ingat sih Tidak 2 pertuan. kali. Sebelum 9. Sebelum 9. Yes, very good. Betul. Ingat lagi sebelum ni cikgu pernah kata titik perpuluhan dia perlu ditulis sama baris. Tengok. Dekat situ kan. Jadi bawa saja turun ke bawah ini. Dekat sini lah titik perpuluhannya. Jadi lengkapkan ayat matematik awak tadi. Awak akan dapat RM246.90. Falisha boleh tolong tutup mic? Okey, macam ni lah. Kalau awak buat dalam bentuk lazim pun awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, oleh kerana yang ini kita buat dalam bentuk kaedah letis. Okey, soalan yang seterusnya. Cuba buat dalam bentuk lazim. Anda cuba, awak buat yang ini. Afina boleh tolong tutup mic dahulu. Okey, 4 darab 340 ringgit. Tadi waktu cikgu dengan kelas 3 Ibnu Sina ada yang kata soalan ini susah. Tapi sebenarnya soalan ni senang. Cumanya awak kena ada cara yang betul untuk menjawabnya. Awak buat dahulu, lepas tu cikgu bagi tahu macam mana teknik yang betul untuk memudahkan soalan ini. Kata mesti ada yang berbeli-beli menjawab tu. Okey, Tisha boleh tolong off mic dulu. Siapa ni? Daniel pun sama. Tolong off mic dulu. Okey, kira dulu. Lepas awak habis kira, awak bagi tahu cikgu jawapan. Daniel, tolong tutup mic awak Daniel. Kejap Khalif. Berapa Khalif? RM 1360. Okey Khalif.
Hampir tepat cara Khalif menyebut wang. Kan cikgu dah kata RM ini cuma untuk ditulis tetapi bukan untuk disebut. Okey, boleh Khalif betulkan sebutan? RM1,630. RM1,630. Khalif boleh Khalif betulkan sebutan Khalif tadi? RM1,360. Ni ribunya, ratusnya, puluhnya Khalif. Betulkan lagi sekali Khalif? 1,000. Bilang Khalif, RM1,360. Okey, RM1,360. Ada jawapan lain? Kita dah ada dua jawapan yang berbeza. Jangan guna kalkulator, kira sendiri ya. RM1,020. RM1,020. Siapa tadi? Jawapan siapa tu tadi? Siapa punya jawapan ni tadi? RM1,020. Jawapan siapa? Syamimi. Syamimi. Okey. 1,360 ringgit. RM1,360. Oh, sama dengan jawapan Khalif tak nak? Akil. Okay, very good Akil. Bagus. Cara Akil menyebut jawapan itu betul. RM1,360. Jawapan biar betul ke salah? Lepas tu kita kira. Okay. So, cikgu dah ada 3 jawapan yang berlainan. Okay, apa kata kita kira? Okay, tadi kita dah guna kaedah lattice. Sekarang kita nak guna kaedah bentuk lazim biasa. Jadi, ada tak yang buat macam ni? 4 darab 340. Ada tak yang buat macam ni? Ada tak? Tidak. Okey, bagus. Bagus kelas tu. Okey. Jadi kelas sebenarnya apabila awak jumpa soalan darab macam ni, nombor yang lebih kecil tu, nombor yang 1 digit saja, awak letak dekat bawah. So dia boleh jadi macam ni, RM340 darab 4. Macam tu lah. Nombor yang lebih kecil walaupun dia dekat depan, oleh kerana ini darab, awak boleh letak dia dekat bawah. Okey, jom kita semak. Macam tu lah barunya senang nangganya, ngiranya. Kalau awak letak 4 darab 340, awak sendiri yang pening nak kira nanti. Jadi ingat setiap kali kita buat darab, nombor yang 1 digit, yang digitnya lebih kecil, awak letakkan di bawah. Okey, darab dari mana? Rumah saya. Rumah saya. Okey, Sifa darab 4 berapa? Sifa. 4 darab 4 berapa? 16. 16. Jadi apa tulis dekat bawah tu? 6. 6. 1 bawa naik ke atas. Awak akan tambah kemudian. Ingat darab dahulu kemudian baru tambah. 3 darab 4 berapa? 12. Tambah 1. Jangan lupa. 12 tambah 1 berapa? 13. 13. Jadi jawapannya 1,360. Betul. Tahniah. Yeay. Okey. Yang jawab kurang tepat itu, cikgu rasa mungkin sifirnya salah. Jadi bila awak buat latihan nanti, make sure awak betulkan sifir awak. Jangan tiru sifir. Awak boleh buat sendiri sifir tu. Awak tahu kan macam mana nak buat ya kan? Guna tulang ikan. Okey. Soalan seterusnya, yang ini. 8 darab RM794.20. Okey, selesaikan. Siapa yang dah ada jawapan, boleh bagi tahu cikgu. Siapa dah ada jawapan, boleh bagi tahu cikgu. Siapa yang mic dia tak berfungsi, boleh type dekat komen. Cikgu pun boleh baca dekat situ. Okay. Cikgu dah tutup komen tak kah? Oh, sorry. Sekejap cikgu buka balik. Okey, boleh jawab dekat komen tu.
Cikgu boleh baca juga dekat situ. Ada yang dah siap mengira? RM6,353.60. Okey. Sebenarnya betul bahasanya Khalif. Okey, bagus. Rizky pun dapat jawapan yang sama. RM6,353.60. Okey. Ada jawapan lain? RM6,300. Okey. Syamimi pun sama, Irfan pun sama jawapan. Ada jawapan lain tak selain daripada RM6,350? Aira? Ya. 6,000. Mifdal pun sama, RM6,353.60. Fatia pun sama, Aiman pun sama. Diaudin pun dapat jawapan sama. Okey. Kita semak Okey. Jadi, apa nombor yang kita nak tulis dekat atas? Kita tulis 8 ke dekat atas? Tidak. Okey, kita tulis nombor yang lebih banyak digitnya. Jadi, RM794.20 darab dengan 8. Okey. Darab dari belakang. Okey, sifar darab 8. Sifar darab 8? 2 darab 8? 6. 16. 61 bawa naik atas. Titik perpuluhan mesti dalam satu baris. Okey, 4 darab 8. 32. 32 tambah 1. 4 darab 8 sama dengan 32 tambah 1 sama dengan 33. Jadi 3 dekat sini, 3 bawa naik atas. Okey, 9 darab 8 berapa? 72. 72 tambah 3. 73. 75. 75. Okey, 7 bawa naik atas. Ilman dapat jawapan lain tu. Ilman pun jawapan 6403.60. Okey, kita tengok mana satu jawapan yang betul. Okey, 7 darab 8 berapa? 56. 56. Tambah 7. 56 tambah 7. 63. 63. RM-nya jangan lupa. Jadi jawapannya adalah RM6,353.60. Yang dapat jawapan kurang tepat itu mungkin disebabkan oleh sifir yang salah. Jadi asah lagi, perbaiki lagi kemahiran sifir awak. Okey, yang dapat jawapan yang betul tahniah. Yang mencuba tahniah sebab awak cuba untuk mengira. Okey, jadi ingat titik perpuluhannya mesti satu baris. Okey? Sekarang itu adalah darab. Sekarang kita nak tengok darab 10, 100 dan juga 1000. Nombor bertuah. Jadi ingat, dalam nombor bertuah, apa yang paling penting adalah awak kena bagi perhatian kepada bilangan sifar. Kalau 10 ada berapa sifar? 1. 1. 100 ada berapa sifar? 2. 1000 ada berapa sifar? 3. Ingat lagi tak macam mana nak buat? Ingat. Syamimi, Syamimi. Apa kita pola Syamimi? Siapa yang ingat tu? Apa yang kita buat? Contohnya ada 43 darab 10. Macam mana kita nak buat ni? Apa jawapannya? Tambah kosong di belakang. Oh, bagus. Okey. Lah, tambah kosong di belakang senit. Belakang pelangi.
Belakang sini Belakang Akhil. nombor. Belakang nombor yang mana satu? Belakang 3. Yes. Bagus Akhil dengan Rizky. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita salin nombor yang tidak bertuah. Ini nombor yang tidak bertuah. 43. Kemudian kita tambahkan sifar. Okey, sifar berapa ringgit? Tengok nombor bertuah. 10 dia ada satu sifar. Jadi kita tambahkan satu sifar dekat belakang. Itu adalah 430. Darab nombor bertuah itu adalah sangat senang. Awak salin nombor yang tidak bertuah. Kemudian awak tambahkan sifarnya di belakang mengikut bilangan nombor bertuah yang berkenaan. Okey, tengok. 1000 darab dengan 90. Darab dengan 9 ringgit. Nombor tidak bertuahnya apa? 9,000. Nombor yang tidak bertuahnya 9 Sembilan. ringgit. 9 ringgit. 9. Okey, kita tengok. Awak tengok Okey, kalau 9 ringgit darab dengan 10. Okey, ini nombor tak bertuah. Salin balik. Ini dah salin balik. Kemudian tambahkan sifar. Ada satu je. Tambahkan sifar satu. Jadi 90. Kalau ini darab dengan 100. Nombor tak bertuah. Salinkan balik. Kemudian tambahkan sifarnya. Ada 2. 900. Jadi yang ini nombor tak bertuahnya. Salinkan balik. 1000 ada 3 sifar. Jadi tambahkan 3 sifar dekat belakang. Jawapannya 9,000. Senang sahaja. Okey. Jadi, kita tengok yang ini pula. Awak rasakan? Macam mana bola tu? Apa nombor tidak bertuahnya? Apa nombor tak bertuah dekat sini? RM248.28. Jadi, kita saling balik kan? Kita saling balik. Saling saja balik. RM148.25. Saling saja balik. Kemudian kita buat apa? Lepas salin nombor tak bertuah, buat apa? Tambah sifar. Tambahkan sahaja. Tapi awak kena ingat. Ingat tak tadi cikgu bagi tahu kalau dalam wang yang bahagian sennya mesti ada berapa digit? 2. 2 sahaja. Tapi yang ini ada berapa digit? 1, 2, 3. Jadi awak alihkanlah titik perpuluhannya supaya dia jadi sennya 2 digit sahaja. Berapa ringgit? Situ kan? 1, 2. Jadi titik perpuluhannya dekat situ lah. Barulah sennya jadi 2 digit. Betul sih? Betul. Betul. Jadi sekarang jawapannya yang betul adalah RM182.50. Sama sahaja awak salin nombor tak bertuah, awak tambahkan sifar. Selepas tu awak tengoklah kalau tempat sennya lebih daripada 2, so awak ubahkanlah titik perpuluhan tu supaya tempat sennya sama 2. Yang mesti 2 je. 2. Okey, boleh? Boleh? Okey, cuba buat yang tu. Saya perlu pola bentuk lazim. Cuba buat yang tu dekat kertas awak. Berapa jawapan awak rasa? Cikgu salin balik dulu nombor tidak bertuah. Mana nombor tak bertuah ni? RM33.90. Awak buat sekarang. Berapa jawapannya? Cuba bagi tahu cikgu. RM3,390. Betul. Bagus Aira. Aira kira bentuk lazim. Kasih nak. Aira tambah kosong. Betul Rizky. Aira tambah kosong. Lepas tu Aira alih titik perpuluhannya. Betul si Aira? Betul si Aira? 3,390. Okey, 3,390. Okey, kita tengok. Salin nombor yang tidak bertuah. Zara jawab 3.390. Zara cuba tengok dekat situ Zara. Zara Arisa. Tengok dekat situ Zara. Bahagian sennya dekat belakang tu dah ada 3 digit. 1, 2, 3. Kan cikgu bagi tahu tadi kalau dalam wang sen tu mesti ada 2 digit saja. Ini dah 3 ni. Tak boleh ni. Jadi kita tengok salin nombor bertuah. Kemudian tambahkan sifar. Berapa sifar kita nak tambah? 2. Sebab 2. darab 100 kan? 100 ada 2 sifar. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dekat bahagian sen tu ada berapa digit dah tu? 4. Betul ke tu? Salah. Jadi apa perlu kita pola? Pola apa tu? Buat tak tahu? Alihkan titik perpuluhan. Yes, alihkan titik perpuluhan. Kesenih mengalihnya.
A. Alih situ kah? Alih ke B? B. B. Yes. Alih ke B. Alih ke situ. Supaya bahagian sennya tinggal 2 digit. Tak tahu buat betul. Jadi jawapannya adalah RM3,390. Awak nak tulis titik sifar-sifar dekat belakang tu pun boleh. Kalau awak tak tulis, awak buat macam ni saja pun boleh. Jawapannya sama. Nilainya sama. Okey? Okey? Okey, kalau yang ini pula. Okey, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 1 ini adalah periuk nasi elektrik. Satu unit Seagate RM245.50. Sekarang dia suruh awak cari harga untuk 10. Maksudnya awak kena darab. Berapa jawapannya? Bagi tahu cikgu. 2,455 ringgit. RM2,455. Okey. Jawapan lain? Okey, kita semak RM2,455. Kisha pun jawab RM2,455. Afina pun sama. 2455 pada. Jawab aja. Hadifah. 2,000. Okey. Okey Okey. Kita 2,455. okey, very good. Okey, kita cuba semak Okey, darab dengan 10. Okey, maksudnya kita tambah 1 je sifar dekat belakang kan? Sebab tu ada 1 je kan sifar kan? Jadi sekarang ada 3 digit. Ada 3 digit dekat belakang ni. Azhar. Azhar, boleh tolong off mic awak? Okey, ada 3 digit dekat belakang ni kan? 1, 2, 3 dekat bahagian sen tu. Betul ke salah ni? Salah. Salah. So kita kena gerakkan supaya dekat bahagian sen tu jadi 2 digit saja kan? Gerakkan dekat sini. Jadi jawapannya sekarang adalah RM2,455. Betul. Tahniah. Okay, sekarang harga kipas tu, harga 1 unit RM68. Dia nak cari harga 100 unit. 6,800. Okey, 6,800 lagi. 6,800. Okey, 6,800. Rizky pun jawab 6,800. Okey, kita tengok. Tajuk ya tak orang jawab. Okey, sekarang senang, bagus. Okey, 68 kan? Tambah berapa kosong? 2 2. kan? Terus dapat jawapan. Tadi saya dah titik kan? Azhar. Okey. Tadi tak ada titik kan? Jadi maksudnya titiknya di belakang. Ada orang dah buat jawapan soalan nombor 3 dah ya. Jadi jawapannya 6,800. Kalau tak ada titik, apa yang akan saja tak ada titik? Sekarang yang ini pula. RM5,000. Belum habis soalan cikgu Okey. Jadi jawapannya apa? Yes, RM5,000. Senang je kan? Darab dengan nombor bertuah. Okey. Habis dah darab dengan nombor bertuah. So sekarang kita nak masuk bahagi. Bahagi wang. Okey. Kalau darab tadi, kita bila kita nak guna darab, okey, bilanya beri harga satu barang dan yang suruh cari harga untuk barang yang sama lebih banyak. Contohnya sebiji apple 30 sen. Cari harga untuk 5 biji apple. Itu kita guna darab. Okey. Bahagi pula, bila kita nak guna bahagi ialah apabila diberi jumlah harga beberapa barangan yang sama dan diminta mencari harga bagi satu barangan. Contohnya diberi dengan awak dalam satu bakul. Awak anggaplah tu bakul. Dalam bakul ni ada 3 biji apple. Harga bakul ni dengan apple dalam tu adalah RM3. Dia bagi harga keseluruhan, dia bagi harga semua. Okey, sekarang dia suruh awak cari harga satu biji apple yang ini. Ini kita guna bahagi. Okey, ingat tak? Bila dia bagi harga keseluruhan, dia suruh cari satu barang saja, harga untuk satu barang, itu kita gunakan bahagi. Ataupun,
Okey, apabila diminta mengagihkan wang sama banyak antara beberapa orang. Contohnya kita menang, saya dengan Akil menang RM1,000. Sekarang duit kemenangan tu kita kena kongsi sama. Jadi kita kena bahagilah antara saya dengan Akil. Lu left Akil. Okey. Lek tak cikgu, lek. Suara cikgu lag. H plus ni. Cikgu ni. Hilang. Hello. Cikgu lag. Hilang sama. Hai. Kenapa cikgu lag? Ada seorang cikgu dalam tu. Cikgu pasti tahu. Cikgu terleft. Cikgu dikeluarkan. Cikgu pasti tahu. Okey. Ataupun ataupun tadi macam ni teh kita ada wang RM5 kita mau kongsi sama banyak. Itu pun kita guna bahagi. Okey, boleh Okey. Kaedah bahagi pun ada dua. Kita dah belajar. Satu bentuk lazim. Satu lagi kaedah pagar. Okey. Kaedah bentuk lazim contohnya 30 bahagi 3. Ini bentuk lazim. Okey. 30 bahagi 3 ini bentuk lazim. Okey. Kaedah pagar macam ni. Sebenarnya kaedah pagar. Ingat sih? Syamimi. Ingat sih macam ni kaedah pagar Syamimi? Ada kotak. Betul. Ada kotak. Sama aja bentuknya macam tu. Cuma yang bezanya ni ada kotak. 30 bahagi 3. Sama aja. Bezanya awak kena buat kotak. Buat kotak macam tu. Bahagikannya. Okey, kita selesaikan. So, awak akan guna sifir 3 kan? Cikgu tulis kat situ sifir 3-nya. Sepatutnya cikgu tak payah dah tulis sifir ni. Sebab kita dah lama dah belajar ni. Awak sepatutnya dah pandai guna sifir tanpa merujuk tulang ikan. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Okey, so 3 bagi 3. Bagi dari depan 3 bagi 3. Kita guna ni kan? Okey, 1, 3, tolak. Turun ke bawah. Sifar lah. Sifar. Ingat, atas, bawah, tolak, turun. Up, to, to. Okey, up, to, to. Ingat Okey. Kalau kaedah pagar pula, okey. 3 bagi 3, masihlah sama kita ambil yang ini. 1, 3 dekat bawah, tolak, sifar. Bezanya kita tak turunkan. Kaedah pagar kita naikkan ke atas sebelah. Kat sini sifar. Okey, jadi sifar-sifar, kita ambil sifar lah. Ni kan sifar kan? Ingat Sifar dekat atas, sifar dekat bawah, sifar. Jawapannya sama. Ini 10, ini pun jawapannya 10. Tahu aku ingat. Diaudin. Saya mutekan Diaudin. Okey. Itu kaedah bentuk lazim dan juga kaedah pagar. Okey. Sekarang, kalau tengok gambar ni, mereka menang kan? Menang cek. Berapa ratus mereka menang tu? Saya boleh nampak berapa ratus mereka menang. Tak nampak cikgu. Si nampak? Cikgu tulis besar-besar. Saya tulis situ. RM500. Mereka menang hadiah RM500. Sekarang, soalan ditanya, berapakah wang setiap seorang akan dapat? Jadi, siapa boleh bagi tahu saya apa ayat matematiknya? Sebenarnya nak tahu sebenarnya mau tahu si A dapat, Aminah dapat berapa, Ali dapat berapa? Sebenarnya 500. Yes, RM500 bahagi 2. RM500 bahagi 2. Okey, kita mau guna apa tu? Pagar ke Naya? Pagar lah. Pagar. Okey, guna pagar. 500 bahagi 2. Kalau pagar, jangan lupa buat pagarnya. Pagar. Okey. Kaisan. Sifir 2 kan? Sifir 2 lah. Tak payahlah cikgu buat lagi. Tu je cikgu pola ke awak. Lepas tu si pola 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2,
6. 4 darab 2? 8. 8. 5 darab 2? 10. Dan seterusnya. Okey, kita selesaikan. Okey, 5. Cari dekat bawah. Ada si 5. Sedap. So, guna apa? 4. Yes, very good. 4. So, atasnya 2. Bawahnya 4. Tolak. 5 tolak 4 berapa? 1. Oleh kerana ini bentuk pagar, jadi kita akan bawanya naik ke atas. 1 dekat situ. So, sekarang jadi 10. Loh. 10. Jadi 10 dekat sini mana? 5 di atas. Yes. 5 dekat atas. 10 di bawah. Tolak. Sifa. Bawa naik pergi sebelah lagi. Belum habis kan? Masih ada pagar kat situ. Jadi ini Sifa. Sifa. Tolak. Sifa. Jawapannya jangan lupa RM RM250. Jadi lengkapkan aja matematik awak. Tuliskan jawapannya. Senang. Okey? Memang pun awak dah belajar, awak dah pandai sebenarnya. Kita ulang kaji je sebenarnya. Okey, bezanya toknya ada RM, pasalnya ada titik perpuluhan. Ya, Ajak. Yang lainnya sama aja cara macam awak bahagi dan darab nombor biasa ya. Okey. Berapakah harga sebiji buah mangga? Dalam bakul tu ada 5 biji buah mangga. Harga untuk bakul tu dengan buah mangga tu RM8. Jadi cari untuk harga sebiji buah mangga. Apakah ayat matematiknya? Apa ayat matematiknya? Apa ayat matematik tu? I love you, you love me. Sekanlah. Okey. RM8 bahagi 5. Yes, RM8 bahagi 5. Ataupun, sama dengan jangan lupa. Ataupun, sekejap Katok. Sibuh lo ataupun ya. Okey. So, kita nak selesaikan guna kaedah apa tu? Kaedah apa? Lazim. Pagar. Pagar lah. Cikgu guna pagar. Betul lazim. Kali tu cikgu guna bentuk lazim. Tapi nak macam si cukup je. 8 bagi 5. Okey, sifar 5. 0, 0, 1, 5. Lepas ya? 2, 10, 3, 15 dan seterusnya. Okey, berapa dekat atas? Apa dekat atas? Kita ada 8. Cari 8. Tak ada. So, kita ambil yang mana? 5 Atas 1 kan? RM jangan lupa. 5 di bawah. Tolak. 8 tolak 5? 2. 3. 2 ingat. Okey sekarang. Dah habis kah? 3. Belum habis. Belum. Kalau, dengar betul-betul. Kalau dalam membahagi nombor biasa yang kita belajar sebelum-sebelum ini kita panggil sebagai baki kan, yang bawah ini kan, 3 ni kita panggil sebagai baki. Tetapi, kalau dalam wang, kan kita ada sen. Kita dah masuk bahagian sen kah? Belum kan? Belum lagi masuk bahagian sen. Kan kalau RM8, dia ada sen dekat belakang sifar-sifar, betul tak? Kan? Maksudnya ini belum habis. Okey? Untuk ringgit, untuk wang, awak kena habiskan bahagi sampai bahagian sen. Kalau ini tadi RM8 saja belum masuk bahagian sen. Jadi awak kena tambah lagi bahagian sen dekat belakang tu. Letak titik sifar-sifar dekat belakang. Dan teruskan membahagi. Okey? Turunkan sifar ni. Titik perpuluhan ini naikkan ke atas sama baris. Nyasi turun ke bawah naik ke atas. Sekarang kita ada 30. Sifar berapa? Sifar 5 tu ada 30 tu. 6. 6. Okey, 6. Jadi ke atasnya 6, bawahnya 30. Tolak. Kosong kan? Dah habis belum? Belum, ada 1. Dah indah. Belum. Ada 1 lagi tu. Belum turun. Ingat semua mesti diturunkan. Jadi sifar. Belum habis ke? Belum jawab. Belum ada jawapan dekat atas tu. Belum ada jawapan. Jadi kita mesti jawab. Sifar. Cari kat situ. Sini sifar. Sifar di atas. Kan? Jadi sifar di atas. Sifar di bawah. Tolak. Barulah habis. Set dah lagi nombor yang hendak diturunkan. Okey, barulah habis. Jadi jawapannya lengkapkan ayat matematik awak tadi. Jawapannya
RM1.60. Ingat tak? Untuk bahagi wang, awak kena bahagi sehingga ke rumah sen, sampai ke sennya. Okey? Munya saya dah baki tadi, saya dah hal. Munya masih ada baki, awak kena bahagi sampai ke sen. Tambah aja titik sifar-sifar dekat belakang dia. Okey? Okey? Okey, next. Okey. Yang ini selalu orang salah salin. Waktu buat latihan tambah dengan tolak wang tu, ramai yang salah salin soalan. Kalau awak tengok dekat sini, ini sangat agak mengelirukan. Ada yang akan salin sifar 840. Itu saja. Dia lupa tulis 1 dekat depan ni. Tengok 1 ni rapat dengan M tu kan. Jadi awak kena tengok betul-betul. Jadi ini ayat matematiknya apa? Dibahagikan jumlah harga untuk 8 kereta kontrol ni RM1,008.40. Dia suruh cari harga seunit. Jadi apa ayat matematiknya? Saya boleh bagi tahu cikgu apa ayat matematiknya? RM1,008.40. Lepas ya? Tambah, tolak, darab, bahagi. Bahagi 8. Bagi 8. Sama dengan, jangan lupa. Kemudian lepas habis kira, lengkapkan ayat matematik awak. Okey. So nak guna operasi apa ni? Method yang mana? Kaedah mana? Pagar lah. Pagar. Tadi kita dah guna kaedah bentuk lazim kan? Sekarang kita guna pagar. Okey, apabila guna pagar, suka cikgu ingatkan jarakkan setiap digit supaya awak ada ruang untuk menulis nombor yang bawa naik ke atas. Jarakkan dia, jauh-jauhkan sikitnya supaya awak ada cukup ruang untuk menulis nombor. Kan kita mau bawa naik ke atas kan nombor ya kan? Okey, bahagi dengan 8. So kita guna, cikgu saya tulis tulang ikan dekat situ Okey, buat pagar. Jangan lupa buat pagar. Okey, buat pagarnya. Okey. Tulis dulu RM. Titik perpuluhan, pastikan sama baris. Letakkan di atas. Okey, sekarang. 1 bahagi 8, berapa? Awak ada tulang ikan kan? Kosong. Yes, kosong. Kosong, tolak. 1 tolak kosong? 1. Yang ini bawa naik ke atas sebelah. Sekarang kita ada apa? 10. 10. Okey, apa jawapan dekat atas ni? 1. 1. Bawah? 8. Tolak. 10 tolak 8? 2. Okey, 2 ni bawa naik ke atas sebelah. Sekarang kita ada apa nombornya? 20. 20. Okey, apa dekat atas? 2 di atas. 2. Jadi bawah ni? 16. 16. Tolak. 20 tolak 16. Pinjam. 4. Yes, 4. Okey, bawa naik ke atas. Sekarang kita ada nombor apa? 48. 48. Apa jawapannya? 6. 6. 6 darab 8 berapa? 8. Sifar. Jadi sifar ini bawa naik sini. Sekarang kita ada 4 kan? So apa jawapan? Apa jawapannya? Sifar. Sifar. Okey. Sifar. Jadi 4 lah. 4 tolak sifar. Bawa naik 40. Sekarang kita ada 40. Okey, apa dekat atas? 5. 5. 40. Tolak sifar. Okey, dah habis. Jadi jawapannya RM126.5 Okey? Okey? Ingat titik perpuluhannya mesti satu baris. Satu garis lurus. Yang mesti sebaris. Okey? Okey. Sekarang awak cuba. Boleh pakai kaedah pagar. Terpulang awak. Pagar boleh. Bentuk lazim boleh. Ilman jawab RM126.5. Laju Ilman jawab. RM126.5. Jawapan lain?
Ada jawapan lain yang ada bersekira? RM58.95. Zara lupa tulis RM. Aiman jawapannya sama dengan Ilman tadi kan, RM126.05. Ada lagi yang jawapan selain daripada dua jawapan yang saya dah tuliskan dekat sini. RM126.05. Kisha, okey. Okey, cikgu teruskan semak Okey, kita cek jawapan awak Okey. Kebanyakan awak dapat jawapan yang sama. RM58.95. Okey, kita semak. Siapa dapat jawapan yang betul? Sifir 8. Cikgu mau aja tulis sifir tu. Mesti kita orang buat sifirnya kan? Sifar. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48 dan seterusnya. Okey, jadi sekarang sekejap cikgu tukar warna dulu. Okey, RM jangan lupa tulis dulu. Titik perpuluhannya letakkan sebaris. Okey, sekarang 4 bagi 8. Tengok ada tak 4 dekat bawah? Tak ada kan? Jadi kita ambil sifar. So sifar tulis. Kalau awak langkah terus jadi 47 pun saya dah. Tapi cikgu suka untuk ingatkan awak buat 1 per 1. Tolak. 4 turunkan. Sekarang awak ada 47. Ambil yang ni tu 47. Ambil 40 kan? 40. So 5, 40 tolak 7. Atas bawah tolak tu turunkan. Sekarang dah 71. 64. 7 darab 8 56. 8 darab 8, 64. 9 darab 8, 72. Jadi kita ambil 8 di 60. atas, 64 di bawah. Yes, very good. 8 di atas, 64 di bawah. Tolak. Tu 7. Okey, turunkan. Sekarang kita ada 76. Ambil berapa? 9 lah kan? 9. 72. Tolak. 6 tolak 2? 4. Okey, turunkan sifar. 40. 5 lah kan? 5 di atas, 40. 40 di bawah. Bagus Syamimi. Okey, dah habis. Jadi jawapannya adalah RM58.95. Ini jawapan yang betul. Yang kurang tepat tadi mesti sifirnya salah. Okey. Next. Okey, itu bahagi tadi ya. Okey, sekarang kita nak tengok. Kita dah sampai habis dah tu. Bahagi dengan 10, 100 dan 10,000. Okey, bahagi nombor bertuah. Sama juga kita kena beri perhatian kepada bilangan sifar. Bila disebut nombor bertuah, kita kena beri perhatian dengan bilangan sifar. 10 ada 1 sifar. 100 ada 2 sifar. 1000 ada 3 sifar. Okey. Kalau darab tadi kita tambah sifar kan? Ingat lagi kita buat darab, kawannya tambah. Okey. Bahagi, kawannya Tolak. Jadi dalam bahagi nombor bertuah kita akan buang sifar. Sebab tadi kita bagi kawannya tolak kan, buang sifar. Ataupun kalau tak ada buang sifar, kita akan pindahkan titik perpuluhannya. Kita tengok nak pindahkan ke mana. Okey. Sekarang cikgu ada RM9,020.50. Bagi 10. Tengok Curi pola cikgu tunjuk dulu. Okey, kita salin dahulu. RM9,020.50. Oleh kerana 10 ni ada 1 sifar, jadi apa yang kita nak buat adalah kita akan gerakkan titik perpuluhan ini pergi ke depan sekali. Sekali je sebab ada 1 sifar. Kita akan lompatkannya sekali je. Okey. Jadi jawapannya sekarang adalah RM902. Tapi ada 3 kan? Ada 3 kan? Ada 3 kan dekat belakang tu kan? So, padamlah 1 ni. RM902.05. Okey, boleh? Okey.
Alih titik perpuluhannya pergi depan. Alih berapa kali? Ikut bilangan sifar nombor bertuah. Okey? Kalau nombor bertuah tu ada satu sifar, alih ke depan sekali. Kalau nombor bertuah tu ada 3 sifar, alih ke depan 3 kali. Okey, next. Yang ini pula. Yang ini kalau awak tengok dia tak ada titik perpuluhan, betul tak? Betul tak? Kan tak ada kan? Jadi selalunya kalau yang tak ada titik perpuluhan ni kita pernah bincang. Dekat mana titik perpuluhan dia sebenarnya? Dekat mana sebenarnya titik perpuluhan dia ni? Kita pernah bincang ni. Belakang kosong. Yes, belakang kosong. Jadi titik perpuluhannya dekat sini, belakang habis. Jadi kalau awak tengok 1000 ada berapa sifar? Ada 3 sifar kan? Jadi kita akan gerakkan 3 kali. Okey? 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan barunya dekat sini. Jadi kita tulis balik. Okey, kalau awak tengok dekat sini, bahagian sen tu ada 3 digit. Kan? Ada 3 digit kan? Macam ni kita nak polah tu. Jadikannya 2 digit. Kita buangkan sifar yang di belakang sekali. Dah hilang. Jadi jawapannya adalah RM3.65. Boleh? Boleh sih? Boleh. Okey. Yang tu, cuba awak bagi saya jawapan. Apa jawapan awak? Apa jawapan awak? RM1.5. RM31.05. RM31 sebut betul-betul lah RM5. Okey, Rizky pun dapat RM31.05. RM31.5. Okey, Syamimi pun dapat jawapan yang sama. Ada jawapan lain sih? Okey, kita cek. Salin balik nombor tidak bertuah, Afia pun dapat jawapan yang sama. Salin balik 3105. Oleh kerana tidak ditulis titik perpuluhan, maka titik perpuluhannya diletakkan di belakang sekali. Dan kalau awak tengok 100 tu ada berapa sifar? 2 sifar kan? Kita akan gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke hadapan. 1. Si gerakin dah. Ni nyetik. 1, 2. Ini titik perpuluhan barunya. Okey, jadi RM31.05. Ada tak yang perlu kita padam? Perlu kan sebab betul ada dua bahagian sen kan. Jadi betul jawapan awak. Tahniah. Izara nya salah tulis RM21.05 katanya. Salah menyalin jawapan. Itu boleh diperbetulkan. Saya ada masalah ya. Lain kali tulis dengan berhati-hati. Tengok soalan betul-betul. Tulis dengan berhati-hati. Zara, okey? Okey. Dah habis. Okey, sekarang. Yang ni awak kena dengar betul-betul. Keluarkan buku aktiviti awak. Cikgu nak awak tanda muka surat 82, 83 dan 84. Okey, dengar betul-betul lah. Tanda dulu. Jangan lab dulu. Cikgu ada lagi nak bagi tahu ni. Dah cikgu. Belum. Nak cari. 82. 82, 83 dan 84. Muka surat 82, 83, 84 ni itu cuma soalan darab dengan bahagi saja. Okey? Apa tu cikgu? Ya, ada cikgu tulis ya. Okey, dengar betul-betul lah. Dengar betul-betul. Okey, off mic dulu. Dengar betul-betul. Muka surat 82, 83 dengan 84 ini awak kena siapkan dan hantar kepada cikgu. Dah siap hantar dengan cikgu. Telegram macam biasa, Telegram Okay. Dan Personal kah? Awak lah. Dan awak kena buat juga muka surat 89 dan 90. Okey. Okey, dengar betul-betul. Muka surat 89 dan 90 ini dengar lo Aras
muka surat 89 dan 90 ini awak buat siapkan. Jangan hantar download dengan cikgu. Awak hantar yang tok je 82, 83 dengan 84 ini sahaja yang awak perlu hantar dahulu dengan cikgu. Okey, 89 dengan 90 awak kena buat tetapi jangan hantar dahulu. Kita akan gunakan jawapan awak untuk muka surat 89 dan 90 ini untuk kelas kita pada minggu hadapan. Kelas kita pada minggu hadapan kita akan buat sesi perbincangan. Okey, kita akan buat sesi perbincangan. Okey, faham? Faham tak? Faham. Okey boleh Okey. So sekarang, okey Haras, apa yang Haras mau tanya tadi? Ni dah siap 82 muka surat. 82 dah siap. Okey, kelah hantar balik dengan cikgu. Okey, kelah hantar dengan cikgu. Yang belum siap yang polah kan? Okey. So sekarang, ada soalan tak? Tidak ada. Okey, tidak ada soalan. Jangan keluar dulu. Ada. Okey, apa soalan? Oh, ni keluar muka tu. Apa soalan? Siapa ada soalan? Apa? Siapa ada soalan tadi? Boleh tanya sekarang. Ada?